Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita habiskan pengajian kita dalam bab Al-Ghurur. Al-Ghurur maknanya penyakit orang yang terpedaya dengan diri dia. Dia rasa dia comel dah, dia rasa dia lawa. Jadi ini penyakit. Baru ni kita dah bincang tentang penyakit ini kepada orang-orang kaya. Orang ni sambungan kita di sini kepada ahli ibadat dan ahli tasawuf. Ahli ibadat, ahli tasawuf dan ahli orang punya harta. 3 kategori. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih lagi perbincangan kita dalam bab yang ke-25, Al-Ghurur. Al-Ghurur artinya terpedaya. Apa makna terpedaya dengan apa tu? Iaitulah terpedaya dengan amalan dia. Kita rasa apa yang kita buat ini telah sempurna, telah komplit, telah cantik, sehingga kan kita tak muhasabah lagi dengan apa yang kita buat. Maka ini dikira suatu perkara yang bahaya di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang golongan yang terpedaya dari kalangan ahli-ahli ilmu, para ulama sendiri. Kemudian kita juga berbincang tentang penuntut-penuntut ilmu yang bahaya. Ada orang yang bangga dengan ilmu dia, ataupun dia rasa apa yang dia buat ni sudah betul. Maka sambungan kita pada kali ini iaitulah As-sinfus tsani arbabut ta'abbud wal amal. Kategori yang kedua dalam golongan yang terpedaya ini, selepas daripada golongan orang-orang alim, alim ulama dan penuntut ilmu, iaitulah kumpulan yang kedua ini, ahli ibadat dan golongan yang kuat beramal. Nas'alullah as-salamah. Ahli ibadat dan orang-orang yang kuat beramal. Kita ni dah lah ibadat tak kuat dah, terpedaya pula dengan apa yang kita ada, apa lagi tinggal pada kita. Sangat bahaya, sangat berbahaya. Mereka, golongan ahli ibadat ini, terbahagi kepada beberapa golongan. Coba lihat. Wahum firaq, beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang mengabaikan amalan fardu kerana sibuk dengan amalan sunat. Hak ni macam nak kena dengan kita dah ni. Tak, macam nak kena dengan kita ni. Dia terawih, semangat menari. Saya terawih tak pernah miss tiap malam. Tapi solat fardunya tak pergi masjid. Ini ada kena tak kena? Kena dah tu. Dia kata pukul maut selalu dah. Kali pertama bunyi itu jadi dah. Sibuk dengan amalan sunat, tapi amalan fardu tidak dibesarkan. Maka itu termasuk dalam golongan yang terpedaya. Mereka begitu teliti dalam berwudu sehingga membawa kepada perasaan was-was. Wuduk ni kak, Masya Allahnya basuh. Orang ambil wuduk basuh je, dia mandi. Sebab takut tak sempurna basuhan dia. Dengan itu, kamu mungkin akan dapati seorang daripada mereka yang tidak berpuas hati dengan kesucian air, walaupun air itu dihukum suci oleh syarak. Dia tak puas hati macam kita hari ni. Ramai orang pertikai ni, air kerajaan kan, ada bau sikit, bau klorin ke bau apa pun, dia tak bersih ni, sebab ada bau. Akhir sekali dia pergi ambil air dalam mana-mana perigi yang dia jumpa. Bahkan dia membuat pelbagai andaian yang tidak munasabah bagi menyatakan bahawa air itu mungkin air yang bernajis. Itu andaian je lah, andaian. Tak boleh ambil wuduk sini ni, kerana air ni jatuh daripada atas, ada taik cicak atas. Macam-macam benda dia boleh buat kan. Peliknya,
Dia tidak pula membuat andaian berlebihan begini pada makanannya. Dalam bak air ya, bak makannya dia pantang juga. Dia panggil pantang apa? Patah jumpa. Patah jumpa. Kita ada 2 pantang sekarang ni. Ada orang pantang sungguh lah. Kencing manisnya, darah tingginya tak boleh makan. Tapi ada orang yang pantang patah jumpa. Kita ni duduk kumpulan mana? Kumpulan jumpa ke pantang jumpa ke pantang sungguh? Kalaulah dia mengubah sikap berhati-hati itu dari perkara yang berkait dengan air untuk bersuci kepada perkara berkenaan makanan, sudah tentu dia akan menyerupai amalan golongan salafus salih. Jadi bab makan minum kita tak ambil berat. Apa jumpa makan belaka, tapi dalam bab air sungguh-sungguh dia kontrol sangat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berwuduk dengan menggunakan bekas seorang perempuan Nasrani dalam keadaan ia boleh diandaikan bernajis. Ini masyhur lah kata-kata ini dalam masalah Sayyidina Umar. Saya ketika membincangkan tentang masalah air musta'mal, kan kita fiqh Syafi'i ini ada air musta'mal. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab di Ihya Ulumuddin, ini bagi kita lah para ustaz yang kita belajar mazhab Syafi'i sini ni, kena buka kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali bincang panjang dalam tajuk air musta'mal. Dia kata punca was-was tu mari situ, mari di air musta'mal tu. Sebab kita terlalu berhati-hati, akhir sekali bukan berhati-hati pakai berat terus. Dan dia bawa cerita Sayyidina Umar ni pernah berwuduk dengan menggunakan bekas seorang perempuan Nasara, perempuan Nasrani Kristian, dalam keadaan ia boleh diandaikan bernajis. Dalam masa yang sama beliau meninggalkan beberapa jenis makanan yang halal kerana takut tergelincir dalam perkara yang haram. Jadi dalam bab makanan dia jaga sungguh, dalam bab air itu boleh dilonggarkan. Nabi SAW pernah berwuduk dengan menggunakan bekas seorang perempuan yang bukan Islam. Dalam hadis Nabi sendiri pun, Nabi pernah berwuduk dengan bekas min mazadah. Dia panggil mazadah. Mazadah bukan nama orang, nama bekas. Kita ni jumpa lagu ni nak pun nama orang, tak? Siti Nur Mazadah. Comel juga tu. Mazadah tu mana bekas? Bekas air. Bekas air, tulis nama tu. Kesal pun nama cucu dah kan. Menggunakan bekas seorang perempuan musyrikah, maknanya yang kafir, yang bukan Islam. Hadis ini petikan dari hadis yang panjang daripada diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah daripada Imran bin Husain. Di antara golongan ini ada yang melampau dalam menggunakan air ketika berwuduk, serta berwuduk dalam tempoh yang lama sehingga terlepas waktu solat. Kuat sangat nak jaga ibadat ni sampai peringkat. Dan ana dah jumpa sendiri dah sahabat kita, alhamdulillah sekarang ni dah berubah lah. Ni peringkat awal dulu dia, kalau dia balik kerja petang, dia akan masuk tandas untuk berwuduk daripada petang lah sampai habis maghrib. Duduk dalam tandas. Dia keluar masuk balik, keluar masuk balik. Akhir sekali dia kata bila ke waktu dia tamat was-was? Bila azan isyak. Syaitan pun tak larat juga nak tunggu sampai subuh. Yang pentingnya 2 waktu solat dah lepas. Asar lepas, maghrib lepas, subuh alhamdulillah, isyak okey lepas. Sebab apa? Dia tak sanggup nak tunggu sampai subuh. Dia kata isyak je, tak ada was-was, boleh ambil wuduk yang baik. Alhamdulillah lah, dengan kita ada motivasi dia, sahabat kita ni selamat, alhamdulillah. Tapi cerita sungguh lah, cerita benar apa yang disebut dalam kitab ni sudah ada. Antara mereka ada yang was-was ketika takbiratul ihram, sehingga kadang-kadang terlepas 1 rakaat bersama imam. Setakat 1 rakaat boleh lagi, takut dekat-dekat nak apa, nak bagi salam baru boleh takbir, baru lepas. Biasanya pengalaman yang kita duk tengok orang was-was ni, hak dia takbir molek tak jadi. Contoh dia takbir Allahu akbar, astagfirullah, Allah. Yang ke-10 dia takbir tu Allahu akbar, tu jadi. Hak tu terlepas. Biasanya sampai situ tu dekat-dekat dengan nak rokok dah tu, imam nak rokok dah, dia pun sampai dekat situ Allahu akbar. Jadi syaitan ni bijak sungguh dia. Allahu akbar, mana ada makhraj Allahu akbar gitu kan? Boleh lepas. Di antara mereka juga ada yang was-was dalam menyebut huruf-huruf ketika membaca Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain. Ia terlalu mengambil berat terhadap huruf-huruf yang bertasydid,
dalam perbezaan sebutan antara huruf dad dengan za, dad dengan dal, apa? Kuatlah tu, ghairil maghdubi alaihim tu tak gayung mulut-mulut. Nak penuh nak suruh kena ni. Akhir kali tak jadi belaka. Hak betulnya ghairil maghdubi alaihim tu kok wala boh bakal jadi. Mana je was-was tu dia, syaitan akan lepas bila tak betul jadi. Nasallallahu salamah. Jangan tengok, kalau tengok orang was-was jangan suka. Jakit yang kita. Jadi kita kena astagfirullahalazim, tolong. Saya jumpa seorang pendakwah yang sangat masyhur pada waktu itu. Sangat masyhur. Kalau saya sebut semua orang kenal belaka. Tapi dia sudah mati, kita tak mau sebut. Was-was ila abadil hudud. Tak boleh jadi siapa, tak boleh jadi imam dia. Dia pendakwah yang paling top zaman tahun 80-an dulu. Saya pergi tempat dia tengok, kenapa tak jadi imam? Bila duduk solat belakang dia, masya-Allah, was-was yang begitu pelik. Tapi kalau lepas tu dia ceramah, hebat. Pemidato terulung di negara ni. Jangan cari siapa-siapa. Allah Ta'ala, dia sudah meninggal. Tapi nak ceritanya was-was tu bahaya. Was-was itu masih dikira bahaya. Dan lebih dari yang perlu atau yang sepatutnya diketahui. Begitulah seterusnya dalam perkara yang lain. Ketelitian mereka dalam perkara ini menyebabkan mereka hilang tumpuan ke arah memahami makna-makna kalimah tersebut, dan pengajaran-pengajaran yang ada padanya. Ini adalah ghurur yang paling teruk. Manusia tidak dibebankan untuk membaca Al-Quran dengan sebutan makhraj huruf yang setepatnya, tetapi memadailah dengan sebutan biasa yang digunakan dalam percakapan. Dia kadang-kadang orang tu sendiri slang dia, cara sebutan macam orang India dia sebut macam mana, orang Afrika sebut mana. Jadi kita kadang-kadang tengok orang sahabat-sahabat kita, walaupun dia pendakwah daripada negara yang tertentu, tapi dia sebutan dia tu sebutan bunyi macam dia belajar dari kecil. Jangan duk perli dia lah. Itu bahasa dia. Kalau bercakap dengan orang Afrika, kawan-kawan saya, peringkat PhD ni tu duk main wallahi. Jadi kita kata wallahi, dia wallahi. Kata tak apa, betul dah bagi dia. Kalau kita betul lagi pun dia akan betul hak dia. Kita tu silap. Sebab dia daripada kecil lagi dia sebut macam tu. Dia punya sebutan orang Afrika dan lain-lain. Yang jadi masalahnya, cerita takbiratul ihram tadi. Ada seorang ni pergi ke masjid saya. Cerita sungguh. Saya tengok dia ni solat seorang dia di belakang. Solat maya seorang. Bila kita pergi siasat lepas solat, kenapa tak ikut orang solat ramai-ramai ni? Dia kata dia kira imam tu tak cukup dia punya install takbir tak cukup. Kan kita nak takbir ni kan, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, adaan, makmuman lillahi ta'ala. Berapa makhraj, berapa mat nak? Dia pun kira imam kita biasa ya, Allahu Akbar. Jadi dia kira Allahu Akbar baru saja aku sembahyang zuhur baru. Tak cukup 3 lagi, dia tak ikut. Dia takbir seorang dia belakang, Allahu Akbar. Kata subhanallah, kuat was-was dia ni. Jadi akhir sekali seluruh dunia ni tak cukup makhraj belaka imam. Dia seorang yang cukup makhraj. Jadi tanya dia, kata Pak Cik nak sepanjang mana makhraj ni? Kena cukup Allahu Akbar, baru boleh. Dia kena ada naik makhraj tu baru cukup. Jumpa ke dia. Allah, jangan main. Bandingan orang-orang yang seperti ini ialah seumpama orang yang diarahkan supaya membawa satu risalah kepada sultan. Ini bandingan dia. Lalu dia membacakan risalah itu untuk sultan dengan menyebut hurufnya dengan tepat dan teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sultan dengar apa pelik. Mai ngajar tajwid ke mana ni? Satu persatu serta berulang-ulang kali. Alhamdulillah. Maknanya alhamdulillah 3 kali ulang. Hal ini menyebabkan dia lupa kandungan sebenar risalah yang dibaca dan pantang larang majlis menghadap sultan tersebut. Oleh itu, alangkah layaknya jika dia dihalau dan dihukum. Ini kata Tuan Syekh, mudah sibuk dengan huruf, tak sibuk dengan maghza, dengan isi kandungan yang nak disampaikan. Jangan salah faham, maknanya tak payah belajar tajwid lah pakai ikut say gitu ya. Lah, tak mungkin. Kita kena belajar tajwid betul-betul. Dan jangan belajar, tak payah makhraj. Yang kedua, golongan yang terpedaya dengan bacaan Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dengan cepat dan terburu-buru. Baca lorak dia panggil ni. Mungkin mereka dapat menghabiskan 2 kali sehari. Laju lebih pada Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i di bulan Ramadan diceritakan dia solat, dia baca Quran 60 kali khatam. 20 kali. Dia fasih, Quraisy, Arab orang dia. Mana kita? Mungkin mereka dapat menghabiskan 2 kali sehari. Lidah seseorang dari mereka kelihatan membaca, tetapi hatinya melayang-layang dalam khayalan, di alam khayalan. Dia tidak memikirkan tentang makna-makna Al-Quran dan tidak mengambil peringatan darinya. Dia juga tidak memerhatikan ayat-ayat berkenaan suruhan dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Dia terpedaya kerana menyangka bahawa Al-Quran hanya untuk dibaca. Nah, ini sangkaan ni kuat sekali ni. Sangkaan kita hari ni ya. Sangkaan kita hari ni Quran untuk dibaca. Bandingannya adalah seperti seorang hamba yang diberikan sekeping memo yang mengandungi suruhan dan larangan dari tuannya. Dia tidak cuba untuk memahami dan menurutinya, bahkan dia hanya bertindak menghafaz dan mengulangi bacaan memo tersebut. Dia menyangka itulah yang dikehendaki oleh tuannya, sekalipun tindak tanduk dan perbuatannya selepas itu terus melanggar arahan dan larangan yang terkandung dalam memo tuannya itu. Bandingan ni cantik tak? Orang baca Quran tak faham ni seperti orang baca memo, tak ikut arahan. Baca je, bos dia kata pada hari sekian-sekian kena buat gini, dia ada baca tu, hafaz siang malam. Hari sekian bos dia kata mana kau? Ingat dah? Ingat dah apa? Ingat dah memo. Tapi arahan tak ikut, agak-agak apa yang jadi? Di antara mereka ada yang seronok, merasa seronok dengan suaranya ketika membaca Quran. Ini ramai lah ni, kan? Tanpa mengendahkan maknanya. Sepatutnya dia selidiki hatinya betul-betul supaya dia tahu bahawa apakah rasa seronok dan nikmatnya itu dengan sebab mendengar susur atur firman Allah Azza wa Jalla yang menarik itu, atau dengan sebab mendengar suaranya yang lunak merdu, atau dengan sebab mendengar dan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ni hari ni dua hari lepas tak silap, ada kan bekas jual qari ni. Qari ni baca sedap lah dia punya qari peringkat antarabangsa kita ni. Dan saya tengok video dia, waktu dia baca ayat azab, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Ni hoduk main duduk rakam video ni, oh sedap, kata subhanallah, azabun azim, sedap. Jadi tak tahu apa orang baca. Lebih pada pembaca memo lagi ni. Lebih pada pembaca memo lagi. Dan alhamdulillah pada minggu ni saya sempat solat di sebuah masjid, dan khutbah rasmi yang dibacanya tentang dipanggil velid doa. Tidak velid doa. Velid doa. Siapa dia baca bayar begini-gini. Saya pun duduk terfikir dengan sahabat kita ni. Kata kita banyak juga velid dekat Ramadan, tidak banyak kan? Velid dekat Ramadan ni. Siapa dia bayar 500 boleh baca Quran berapa kali di Mekah. Velid dah tu. Jadi kita mengharapkan khutbah minggu depan ni velid tahlil pula. Kena ada juga isu ni. Dia main doa tu pasal bayar mahal sangat, 2,000 lebih tak silap. Berapa ribu? 5,000 ke bayar? Di bawah multazam lain, di bawah saluran mah lain, dekat ada gau belaka. Jadi kita pun velid velid tahlil bulan Ramadan pun boleh tahan juga tu. Kena ada juga khutbah tu. Yang ketiga, golongan yang terpedaya dengan puasa yang banyak, tetapi mereka tidak menjaga lidah dari mengumpat dan bercakap dalam perkara yang sia-sia. Masya Allah. Ini tanda betul-betul kita nak Ramadan ni. Tulis itu. Ini golongan terpedaya. Puasa kuat, mereka tidak menjaga lidah daripada bercakap sia-sia. Tapi bulan Ramadan pun Masya Allah, sama laju dengan tak Ramadan cakap. Mereka juga tidak menjaga perut dari makanan haram ketika berbuka, dan tidak menjaga hati dari perasaan riya. Nas'alullah as-salamah. Saya ni puasa, habis orang jumpa dengan dia, saya puasa sunat lah. Puasa wajib tak boleh cakap. Kalau cakap orang celik mata. Dia kata, ingat aku tak puasa. Jangan salah faham tak. Yang dia cerita dia puasa, ingat orang lain tak puasa ke? Jadi kena marah lah. Tapi kalau puasa sunat orang tak tahu, kita yang cakap, saya Alhamdulillah bulan Syaban yang mulia ni banyak puasa. Sedap. Silap-silap pula lebih masa pula dah. Lepas 15 Syaban duduk puasa lagi juga. Kan ada khilaf situ. Di antara golongan ini ada yang terpedaya ketika menunaikan ibadat haji. Mereka keluar menunaikan haji tanpa memulangkan terlebih dahulu hak orang lain yang diambil secara zalim.
tidak melunaskan hutang, dan memohon keredaan kedua ibu bapa serta tidak mencari bekalan yang halal. Mungkin mereka melakukan sedemikian selepas gugurnya kefarduan haji ke atasnya kerana telah mengerjakan haji sebelum ini. Ni ramai lagu ni. Pergi umrah gak 2-3 kali setahun. Pergi umrah. Tapi hutang orang tak bayar. Ini berlaku juga sedemikian. Mereka ini cuai dalam mengerjakan ibadat dan salat fardu ketika dalam perjalanan pergi menunaikan ibadat haji. Dia kata, saya bukan tak solat, saya solat hormat waktu. Yang ni menyakit hormat waktu ni, tak mahu solat dah dia. Pakai duk angguk atas kapal terbang. Mereka gagal membersihkan pakaian dan badan mereka dari perkara-perkara yang diharamkan. Mereka juga tidak memelihara diri daripada kata-kata keji dan pertengkaran. Walaupun mereka lakukan itu semua, tetapi mereka masih menyangka kelakuan kebaikan, menyangka melakukan kebaikan, sedangkan mereka sebenarnya terpedaya. Wal'iyazubillah. Ini kita hati-hatilah. Saya ni tak apa dah, duk cakap hal orang pun bukan kita puasa kan? Tak mungkin. Orang puasa patutnya orang yang lebih menjaga apa dia, hak orang lain. Kalau kita tak makan tu, yang kita tak makan puasa tu halal ke haram? Halal. Habis mudah makan orang dengan mengumpat tu, siapa kata halal? Nah, ini masalah. Yang keempat, golongan yang menyeru supaya melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, tetapi mereka lupa diri mereka sendiri. Nas'alullah salamah. Suruh orang juga. Ceramah motivasi juga berasak dah. Tapi kita sendiri tak buat juga ibadat. Allah, ini kita bimbang ni. Penceramah-penceramah kita ni lah, kita sendiri kita penceramah. Di kalangan mereka ada yang menjadi imam di masjid. Jika datang orang lebih warak dan lebih alim darinya, dia merasa berat hati untuk membenarkan orang itu menjadi imam. Tak mau bagi, ini jawatan saya. Awak alim setara mana pun duduk belakang saya. Tak, waktu ada orang itulah dia berlagu panjangnya. Masya Allah. Di antara golongan ini, ada yang menjadi tukang azan. Dia mengatakan bahawa ia adalah kerana Allah. Dia azan kerana Allah. Namun begitu, jika ada orang lain yang melaungkan azan ketika ketiadaannya, dia akan merasa marah dan berkata, ada orang yang ingin merebut kedudukanku ini. Dah, awak kata lillahi ta'ala, orang lain pun nak lillahi juga. Kenapa marah pulanya? Di kalangan mereka ada yang mendiami Mekah atau Madinah. Dia duduk di Mekah ni, sedangkan hatinya teringatkan negara asalnya. Tak boleh putus budu rumah dia tu. Order selalu mari. Mana ada. Maka bawa tamah sudah, bawa zaitun ni. Bak makanan tu tak masuk lah, insya-Allah. Tak jangan apa kata sensitif sangat ayat ni. Pasal kita ada keluarga juga duduk di sana. Tak, budu tak boleh lepas. Kena ada ya, tak boleh putus. Dia panggil dia punya bekalan tu kena ada. Jadi duduk Mekah tapi hati duduk di negara. Dia mengambil kira sebutan orang mengenainya. Dia tu tinggal di Mekah atau di Madinah. Jangan main. Ni Tok Syekh besar ni duduk Mekah. Berpuluh-puluh tahun dah duduk Mekah. Dia mendiami tanah suci tapi begitu rakus mengharapkan daki-daki manusia, yakni pujian dan rasa kagum mereka terhadapnya kerana tinggal di tanah suci. Jadi orang apabila bunyi duduk Mekah ni kak, macam ke wali-wali belaka dah lah tu. Kadang-kadang dia memang memasang tujuan itu dalam hati, lubuk hatinya, dan seboleh-bolehnya dia mahu memiliki sebutan itu seorang diri. Dengan itu terhimpulah dalam dirinya beberapa jenis penyakit hati yang membinasakan. Nas'alullah as-salamah. Duduk Mekah kerana apa? Nak suruh kata kita ni Al-Makki. Tak, orang duduk di Mekah. Balik pula tulis pula nama tu Al-Makki. Kalau orang tak tulis Al-Makki, marah lalu. Dia kata dia tulis Madani tu. Tak juga. Saya tulis tu nak tanda je. Anak kita lahir di Madinah, jadi tulis Anas Madani. Jadi bila mari gelar Abu Anas Madani. Kalau tak tulis Madani, nama saya biasa tak ada tulis pun. Tak ada kata nama kita bin Abraham Al-Madani. Tak. Tak ada. Jadi kadang-kadang orang ni dia tulis tu nak, biasanya orang ulama dulu nak tahu dia duduk di mana, tempat dia. Dia tak jadi masalah lah. Okay. Tapi kita duduk kerana apa? Kerana nak suruh orang puji tu jadi masalah. Setiap perbuatan tidak terlepas dari penyakit-penyakit. Sesiapa yang tidak mengenali penyakit-penyakit tersebut, dia akan terjebak ke dalamnya. Sesiapa yang ingin mengetahui dan mengenalinya, hendaklah dia menyelusuri kitab ini. Tuan Syekh kata, insya-Allah ini bab terakhir di dalam mengenali penyakit. Lepas pada ni kita akan masuk dalam dipanggil Rubu' al-Munjiat. Dalam bahasa kitab tasawuf ni,
Dia membahagikan 4 kategori. Yang kedua, yang terakhir, ar-rubu' ar-rabi' al-munjiat. Mana amalan-amalan yang menyelamatkan kita. Ini penting dah. Mana hak kita belajar selama ni bertahun-tahun dah duk ikut kelas ni, semua tu baru nak kena penyakit belaka. Masya-Allah. Ni baru nak bagi ubat. Jadi kalau berhenti setakat ni kak, tak jumpa ubat lah kita. Baru tahu penyakit baru. Yang kelima, tengok kepada kita ini. Tujuan sebenar sekarang hanyalah isyarat, supaya melihat semula kepada bab-bab berkenaan yang telah dibentangkan sebelum ini. Jadi belum ni kita dah tengok bab ni, jangan lupa. Yang kelima, golongan yang zuhud dalam harta, berpada dengan pakaian dan makanan yang ada, yang ala kadar, serta tinggal di masjid-masjid. Oh, saya tak apa, zuhud lillahi ta'ala, duduk masjid dah. Orang bagi makan, orang tak bagi senyap. Mereka menyangka bahawa mereka telah mencapai martabat orang yang zuhud. Pada masa yang sama, mereka sebenarnya adalah golongan yang amat inginkan kepada kedudukan dan sanjungan. Mereka sebenarnya telah meninggalkan perkara yang paling remeh. Apa dia ni? Tengok nota di bawah. Iaitu mencari kesenangan dunia yang tidak mendatangkan apa-apa masalah pada agama seseorang, selama mana tidak melanggar peraturan syarak. Jadi kita pergi kerja tu tak menjadi masalah. Kita kerja tidak langgar. Kalau kerja kita tu tidak haram, tidak jadi masalah. Tapi dia tak kerja dah. Nak jadi ahli zuhud ni. Nak jadi ahli zuhud, mereka sebenarnya telah meninggalkan perkara yang paling remeh, iaitulah bekerja, tetapi melibatkan diri dengan penyakit yang paling besar yang akan membinasakan dirinya, iaitu mencari kedudukan dan sanjungan. Mencari kedudukan dan sanjungan. Yang keenam, golongan yang sibuk melakukan ibadat-ibadat sunat, tetapi tidak mengambil berat tentang ibadat yang wajib. Tadi mukadimah tadi Tuan Syekh bagi dah sekali. Nah, ni dia ulang sekali lagi. Dengan itu, kamu dapati seorang di kalangan mereka merasa bangga dengan solat duha dan qiyamul lail. Lebih-lebih lagi kalau perdana. Duha perdana, qiyamul lail perdana, sah depan lalu. Nah. Tetapi tidak berselera untuk mengerjakan ibadat wajib dan serta tidak bersegera menunaikannya pada awal waktu. Jadi kita kena ingat. Sepatutnya saya bagi tahu dah kepada imam-imam, kena tulis di masjid kita ni solat jemaah perdana. Pasal kalau hajat perdana, ramah lalu mari. Jadi boleh tak kita tulis juga di masjid, jemput tuan-tuan solat jemaah perdana 5 kali sehari. Dia punya perdana mari derah kali. Mari awal sikit. Dia lupa kepada satu hadis kursi yang bermaksud, Nabi kita bersabda dalam Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, ma taqarraba ilayya abdi, itu dalam hadis itu, ibadat yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, kepadaku, kata Allah, ialah ibadat yang aku telah fardukan ke atas mereka. Kalau kita nak cari ibadat, ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimisli ada maftaratu alaihim. Jadi tak sama bertakarrub itu dengan menunaikan ibadat yang telah Allah fardukan, sebab dia bersifat wajib. Siapa dia tak buat, mana dia berdosa. Tamatlah kita dalam bab terpedayanya golongan ahli-ahli ibadat dan orang-orang yang beramal kerana sesuatu. Kita berpindah kepada as-sinfus salis. Golongan yang ketiga, al-mutasawwifah. Di bahasa Arab kata al-mutasawwifah, artinya golongan ahli sufi. Ahli-ahli tasawuf. Tasawuf yang duk cari kerja lah, yang ahli-ahli yang tasawuf yang betul-betul lillahi ta'ala, macam Syekh Fudail bin Iyad Al-Junaid, itu semua tu orang-orang hebat belaka. Jadi ahli sufi ini, mereka yang terpedaya di kalangan ahli sufi terbahagi kepada beberapa golongan. Ada beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang tertipu dengan cara berpakaian, bercakap dan penampilan diri. Mereka ini pada zahirnya berlagak seperti ahli sufi yang sebenar. Walahan mereka tidak berusaha pun untuk bermujahadah. Apa dia mujahadah? Tulis. Berusaha untuk mendidik jiwa dan mendidik diri. Itu mujahadah, maknanya berusaha sungguh-sungguh untuk melawan nafsu. Tak ada pun. Mereka ini berebut-debut dalam mengambil hasil yang haram, syubhat dan harta-harta kurniaan para sultan. Sebahagian mereka begitu mudah untuk menjatuhkan maruah sebahagian yang lain jika berlaku perselisihan faham antara mereka berkenaan sesuatu matlamat dunia yang dicari,
sifat terpedaya golongan sebegini adalah sangat jelas. Mudah ini. Dah nampak pakaian tu gua hebat. Dengan pakai jubah lagi 2-3 lapis kain serban dia. Kupiah tu gambar capar besar atas kepala. Itu ahli sufi lah tu. Zaman kita hari ni. Tapi masya-Allah, dalam bab dunia dia rembat dulu lagi pada orang lain. Ini cerita. Bandingan mereka ini adalah seumpama seorang perempuan tua yang mendengar warta negara bahawa nama orang yang berani dan pahlawan akan dicatat dalam senarai pahlawan negara. Dan setiap orang dari mereka akan dihadiahkan sebidang tanah. Siapa dia pergi perang boleh tanah, dan dia boleh nama dia dicatat di tugu kebangsaan. Dia begitu teringin untuk mendapatkan habuan tersebut, lalu dia pun memakai baju besi dan menyarungkan topi besi di kepalanya. Seterusnya dia mempelajari dan menghafal lagu-lagu semangat pahlawan, cara berpakaian dan seluruh tingkah laku seorang pahlawan. Kemudian dia pergi ke pengkalan tentera lalu ditulis namanya dalam senarai pahlawan berani yang akan bertarung. Hebat sekali. Apabila sampai ke medan perbarisan, dia diperintahkan agar menanggalkan topi dan baju perangnya untuk diuji dengan cara bertarung satu lawan satu. Dia kena test dulu, cakap pakai baju tak jadi. Apabila dibuka, jelaslah siapa dirinya yang sebenar. Hanya seorang perempuan yang lemah dan sakit tua. Kena ke makcik tua. Lalu dikatakan kepadanya, kamu ini telah menghina raja dan ahli majlisnya. Tangkap dia dan campakkan dia di depan gajah. Lalu dia dicampakkan ke tempat tersebut. Demikianlah keadaan orang yang mendakwa sebagai ahli sufi. Apabila tembelang mereka pada hari kiamat kelak pecah, mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, Hakim yang maha besar, yang sememangnya melihat pada hati, bukannya pada pakaian compang-camping dan gaya berpakaian seseorang. Hari ni kita tengok orang-orang berpakaian ni hebat-hebat belaka. Yang tak layak pun pakai ahli sufi juga. Sebab kononnya ahli sufi lah tu. Ya, mungkin dia, kalau setakat dia mengaku ahli sufi, kita tak pelik. Tapi tak tahannya, inilah ahli sunnah yang sebenar. Itu yang kita rasa lemah lagi tu. Ahli sunnah yang hakikinya di sini. Yang kedua, mereka yang mendakwa sudah dilengkapi dengan ilmu makrifah. Hebat. Kami ni panggil ahli makrifah dah ni. Duduk solat atau duduk zikir, duduk zikir perisai muslim tu ahli-ahli zahir saja tu. Dapat melihat kebenaran, melepasi makam-makam tertentu yang telah sampai ke tahap yang hampir dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mereka tidak mengetahui semua itu, kecuali hanya pandai menyebut beberapa istilah sahaja. Oleh itu, kamu dapati seseorang di kalangan mereka mengulang-ulang istilah tersebut dan menyangka bahawa dia telah mengatasi ilmu yang terdahulu dan yang terkemudian. Dia sangkalah. Dia memandang hina kepada para fuqaha, ahli-ahli hadis dan para ulama, lebih-lebih lagi kepada orang awam. Keadaan ini berlaku sehingga terdapat sebahagian orang awam yang terpengaruh sanggup mendampingi golongan sufi ini dan menerima ungkapan-ungkapan palsu mereka itu, lalu mengulang-ulangnya seolah-olah apa yang diperolehi itu adalah wahyu. Ini kita duduk ulang kalimah-kalimah ahli sufi. Kita tak hafal kalimah-kalimah itu, tapi tak hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah hadis Nabi itu kecil je, kalimah itu besar sekali. Golongan yang ketiga, mereka yang mengenepikan hukum syarak. Mereka menolak segala hukum hakam dan menyamakan antara perkara halal dan haram. Sebahagian mereka mengatakan, Allah tidak berhajat pun kepada amalanku. Oleh itu, kenapa aku perlu berpenak lelah beribadat kepadanya? Pandai-pandai dia ni. Dia kata kita ni, martabat kita rendah sangat. Solat pun tak khusyuk, zikir pun tak ikhlas. Tuhan tak terima amalan ni. Baik tak usah buat. Masuk dalam perangkap syaitan sungguh ni. Macam yang saya cerita dulu kan, ada orang dulu solat, sekarang ni dia telefon saya, dia tak solat dah. Sebab apa? Sebab tuan guru dia baca hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan. Jadi oleh kerana awak tak kenal diri hari ni, maka awak belum kenal Tuhan, awak tak boleh solat. Dia kata, saya setahun dah tak solat ni. Cerita betul tu. Masya Allah, tabarakallah. Kata macam mana? Mari mana pula tarekat lagu ni.
Sebahagian mereka pula berkata, tidak ada nilainya amalan anggota badan. Apa yang penting ialah memberi perhatian kepada amalan hati. Sememangnya hati kami sangat kasihkan Allah dan telah sampai ke tahap mengenalinya. Kami mengharungi dunia dan dengan badan saja, tetapi hati kami tetap di dalam alam Rabbani. Kalau nampak kita duduk dengan manusia ni, kita zahir saja. Hati duduk dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan puak ni dia tak solat ni. Tak solat. Tak solat sini. Dia duduk tidur di masjid. Kata kenapa tidur tu? Jangan kata dia duduk solat Mekah tu. Solat di Masjid Haram. Ana pernah jumpa, mula-mula balik dulu, tapi tak ingat ada fakta mana tempat tu. Kita nak pergi ceramah, ada orang duduk tidur di tangga masjid. Sihat walafiat dia, gemuk. Kata kejut dah tu, ayah ni orang nak bel. Orang masjid kata jangan ustaz. Kenapa? Wali ni. Astagfirullahalazim, wali. Kata setara mana nak wali dia tu? Dia tak semaya sini, dia semaya Mekah. Kata tolong sekali dengan puakmu. Boleh percaya tu lagu tu, boleh percaya. Kata begini kita lepas kuliah dia ada makan tak? Dia kata ada. Awak bawa pinggan kosong bagi dia. Kata oleh kerana tok ayah makan Mekah, malam ni jemput makan nasi mandi, hok beli Mekah. Makan dengan anak unta kata, hok kelik mari. Rasa berambak pecah pinggan malam tu. main tu wali. Kata tu bukan wali, tu nama wala tu, baca baris atas. Orang baca wali, dia baca wala. Kenapa dia wala? Gila lah. Tak semaya apa benda nak main wali. Ada lagi tu. Tengok ni. Kami bercampur dengan manusia, tapi hati kami berada di alam Rabbani. Kami menurut hawa nafsu secara luaran saja, tapi tidak dengan hati. Dan pokok dia ni, ahli-ahli yang makan martabat tinggi ni, bagi dia boleh melakukan perzinaan dengan anak-anak murid dia. Sebab makam dia sudah tinggi. Anak murid pun kalau nak bersih jiwa, serahkan tubuh kepada tuan syekh dia ni. Ini ajaran sesat yang cukup dahsyat. Tapi ada pengikut. Ada pengikutnya. Mereka mendakwa sudah melepasi martabat orang awam dan tidak perlu mendidik jiwa dengan ibadat luaran. Keinginan syahwat kononnya tidak mampu menghalang mereka dari jalan Allah. Kerana kekuatan rohani mereka yang mampu menghadapinya, mereka sanggup mengangkat diri lebih tinggi dari derajat para nabi. Kerana para nabi menangis bertahun-tahun lamanya lantaran satu kesilapan yang dilakukan. Dia kata Nabi Adam dulu menangis. Nabi itu menangis. Nabi kita SAW sampai bengkak kaki bersolat. Jadi pokok dia ni tinggi martabat lagi. Jumlah golongan yang terpedaya yang terdiri daripada mereka yang membolehkan semua perkara ini adalah tidak terhitung. Maknanya bagi zaman dia ni sudah ramai dah ajaran sesat ni. Semua ini berlaku angkara silap faham dan sangkaan yang tidak berasas. Mereka mudah ditipu dan diperdaya oleh syaitan kerana mereka sibuk bermujahadah tanpa benar-benar memiliki ilmu. Mujahadah sendiri. Mereka juga tidak merujuk kepada guru yang berilmu, soleh dan kuat pegangan agamanya. Maksud kuat pegangan agama di sini, kuat berpegang dengan Quran dan hadisnya. Kalau nak kira ahli-ahli tarekat tu, orang kuat agama belaka tu. Berjalan pun cara beragama dia. Pakaian apa hebat. Jadi bila mereka tidak jumpa guru yang betul-betul berilmu dan soleh yang berpegang dengan kitab dengan sunnah ini untuk mereka ikuti, maka mereka akan jumpa guru-guru yang pelik-pelik macam tadi. Yang keempat, mereka yang telah melangkah jauh melepasi jalan ini dan sibuk dengan mujahadah melawan nafsu, mereka bermula dengan menerokai jalan menuju kepada Allah sehingga pintu-pintu makrifat itu mana mengenali Allah mula terbuka untuk mereka. Apabila mereka menghirup udara segar asas-asas makrifah, mereka bergembira dan merasa kagum terhadap beberapa keunikan yang mereka dapati. Kagumlah tu. Hati mereka sentiasa tertumpu kepadanya dan memikirkan kenapa pintu makrifah ini terbuka kepada mereka, tidak kepada orang lain. Syuf, syaitan mari sekat potong KU kat depan. Syaitan kata Tuhan yang orang hebatnya. Allah buka makrifah kepada awak je. Tengok orang lain mana dapat. Semua itu menyebabkan mereka terpedaya. Maknanya tinggi dan darjat, menetasi beberapa halangan dah. Tapi ada lagi halangan di atas, terpedaya di saat akhir. Kerana keajaiban jalan Allah tiada penghujungnya. Oleh itu, jika mereka berhenti pada satu-satu keajaiban dan terikat dengannya sahaja, nascaya mereka tidak seperti seorang yang berhasrat untuk nascaya mereka
tidak akan dapat mencapai matlamat sebenarnya. Contohnya, sama seperti seorang yang berhasrat untuk bertemu dengan raja. Di pintu istana raja, dia berhenti kerana terpesona melihat taman-taman yang dipenuhi bunga yang tidak pernah dilihatnya. Dia akhirnya menghabiskan masanya dengan melihat bunga-bungaan tersebut, sehingga tamat tempoh yang diperuntukkan kepadanya untuk bertemu dengan raja itu. Raja bagi pukul 11 pagi, awak jumpa saya. Dia duduk leka, duduk tengok ke bunga sampai pukul 12. Masuk-masuk kat pintu, awak punya time sudah habis. Jadi ibarat macam itulah. Duduk leka dengan makrifah sampai tak ada ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu kepincangan yang berlaku kepada golongan ahli-ahli mutasawwifah, ahli-ahli yang mendakwa sebagai ahli tasawuf. As-sinfur rabi'. Dengar ni. Golongan yang keempat, arbabul amwal, iaitulah golongan hartawan ataupun ahli-ahli korporat. Wahum firaqun, mereka ada beberapa kumpulan. Ada beberapa kumpulan. Mereka terdiri daripada beberapa golongan, iaitu yang pertama, golongan yang bersungguh-sungguh membiayai pembinaan masjid, sekolah-sekolah, pondok-pondok, jambatan-jambatan, dan apa yang boleh dilihat dengan mata kasar manusia. Semua projek besar dia buat belaka. Kemudian mereka mencatat nama mereka pada bangunan atau binaan yang didirikan agar sentiasa diingati, dan kesan daripada jasa mereka itu terus kekal walaupun selepas mereka mati. Beri kipah ke masjid pun tepek nama dia. Beri kipah tak nama juga, sumbangan sekian-sekian. Oh, hebat. Bagi apa saja pun tulis belaka nama. Bagi meja kuliah pun tulis juga. Ada di meja kuliah tulis kat bawah sumbangan siapa. Subhanallah, saya cakap kat orang masjid, buanglah nama tu. Nah, kita nak rakam pun nampak susah nak. Takut tak ikhlas dia tu. Nah, susah. Jadi semua benda mesti ada nama. Jika seorang daripada mereka diminta supaya menderma tanpa dicatat namanya pada tempat-tempat yang didermakan itu, dia akan merasa keberatan. Seandainya dia mengharapkan keridaan Allah semata-mata dan bukan sanjungan orang ramai, nescaya dia tidak akan merasa demikian. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap amalannya, sama ada namanya ada tercatat ataupun tidak. Kita ni ahli tasawuf, ahli nak kerana Allah Ta'ala, tapi macam tak yakin dengan Allah. Sebab apa? Tak ada tulisan ni. Kita tak yakin kalau malaikat tulis dah kita punya pahala. Di kalangan mereka ada yang sanggup menghabiskan harta untuk mengindahkan masjid dan menghiaskannya dengan ukiran-ukiran yang dilarang kerana mengganggu tumpuan orang yang bersolat. Oh, comel dia punya ukiran sampai orang duk solat, Allah Akbar duk mikir, ni titik ba ke titik nun. Sebab kan kok ni pelik-pelik kan. Nun duk atas bawah-bawah ni titik alik mana. Duk mikir kau tu siapa? Rokok dah imam, tak baca Fatihah lagi. Ni masalah kita ni. Karena itulah di harapan masjid jangan ada ukir banyak-banyak. Kosong je. Kok tak? Saya tengok yang mengganggu hari ni jemaah masjid, tolong sampailah kepada ahli jaga kawasan masjid, duk pasang skrin waktu solat. Orang baca kat belakang tu, oh, malam besok ustaz sekian, kuliah duha dia ni, oh, sedap ni ustaz ni. Duk mikir kau ustaz tu, tak? Mikir kau ustazah nak mari ni pula, akhir sekali tak ingat baca Fatihah ke tak? Sepatutnya kalau iklan tu waktu nak qamat, patutnya dia off sekali dengan iqamat. Kalau qamatis solah tu tutup lalu. Ini dia baca memang mengganggu. Lebih-lebih lagi yang skrin yang berwarna-warni kan. Sekali mari warna hijau, kita pun selit juga. Hijau pula. Sekali mari warna merah, naik juga mata. Sebab mata ni dia bergerak bila ada warna pertukaran benda. Tengok. Secara automatik. Tapi kalau khusyuk tu, sempatlah turun balik mata tu. Kalau tak sempat nak khusyuk, lagu mana agak. Comel ni. Kan kata-kata cantik, tulisan, warna-warni, itu semua tu gangguan-gangguan di zaman moden hari ni. Dulu dengan lukisan, sekarang ni dengan skrin-skrin yang ada tu. Tanda situ. Nasihat kita kepada ahli-ahli skrin masjid. Tulis. Jadi duk ingat tu. Tujuan dari solat seorang ialah khusyuk dan hadir hatinya, sedangkan hiasan-hiasan tersebut mengganggu hati dan tumpuannya. Seandainya harta yang dibelanjakan untuk tujuan tersebut adalah hasil daripada yang haram, mereka ini lebih terpedaya. Bagi duit ni, duit yang tak halal pula, lagi terpedaya.
Al-Imam Al-Syekh Malik bin Dinar, seorang ulama salaf, pernah berkata, seorang lelaki datang ke masjid dan berhenti di pintunya, lalu berkata, dia berhenti di pintu masjid, orang yang seperti aku sebenarnya tidak layak masuk ke rumah Allah. Lalu namanya dicatat sebagai orang yang benar imannya. Lelaki tersebut merasakan bahawa begitulah sepatutnya masjid dimuliakan. Dia melihat kedatangan ke masjid itu adalah pencemaran kepada kesucian masjid, dan ianya seolah-olah satu jenayah yang dilakukannya. Dia tidak melihat pencemaran masjid itu berlaku dengan perkara-perkara haram atau perhiasan-perhiasan dunia. Di sini lelaki itu telah terpedaya kerana dia menjadikan perkara mungkar sebagai satu perkara yang baik. Tengok, dia mari ke masjid, duduk. Jadi dia rasalah, dia tu warak sangat, saya ni tak layak ni masuk sini ni, kan? Yang kedua, golongan yang menyimpan hartanya kerana bakhil. Ingat, ni kita ni harta duit banyak belakang ni. Banyak tak banyak duit kita? Tak banyak. Semua kata tak banyak duit. Tapi duit kita yang ada hari ni, yang ada sekarang ni, sudah tidak habis nak makan. Betul tak? Sebab apa tak habis? Mungkin tak makan. Kalau makan duit tu berebut dengan kambing kita tak cukup-cukup. Golongan yang menyimpan hartanya kerana bakhil, dia memenuhkan masanya dengan melaksanakan ibadat-ibadat yang tidak memerlukan perbelanjaan, seperti puasa. Puasa ni bukan sakat tak perlu belanja, untung lagi 3 kali makan tak ada. Breakfast tak ada, makan tengah hari tak ada, makan petang tak ada. Yang adanya buka puasa campur dengan makan malam. Solat tak kena bayar. Dan khatam Al-Quran kena bayar ke tak kena bayar? Asalnya tak kena bayar lah, tapi sudah dibeletkan jadi harga lah dia. Mahal tahu. Khatam Quran di Mekah tak silap 5,000. Saya duduk mikir jugalah, nak belet dah. Tak mesti dah ngajar-ngajar ni tak. Bulan Ramadan kita duduk sebulan Mekah, berapa kali khatam boleh? Kalau 5,000 sekali khatam insya-Allah 3 hari sekali boleh. Dengan belik lah 3 hari sekali, tak 10 kali. Tak 10 hari lain pula harga. 10 hari. Ni 10 hari ni dia tak sambung dengan awal Ramadan tak. Lagi tinggi dah. Rasa-rasa boleh dekat 100,000 sekali Ramadan. Cukup dah, tak payah kerja buat. Na'udzubillah lah. Ini semua ni mainan syaitan. Duk main lagu ni. Nak baca Quran baca betul lah, tidak jadi masalah. Kan nak sedekah pahala, sedekah. Kita baca kan pandangan ulama kita Ahlus Sunnah ni sampai pahala kepada orang mati, tapi bukan dengan bayaran. Kita baca ikhlas. Mereka juga sebenarnya adalah golongan yang terpedaya kerana sifat bakhil adalah satu sifat yang membinasakan, dan ia telah menguasai hati mereka. Mereka sepatutnya membuang sifat ini dengan cara membelanjakan harta mereka, tetapi mereka asyik menyibukkan diri dengan mengamalkan ibadat-ibadat tertentu yang tidak diwajibkan ke atas mereka. Keadaan mereka ini tidak ubah seperti seorang yang dimasuki seekor ular ke dalam bajunya. Dengar ni bandingan yang menarik. Dia tidak melakukan sebarang usaha untuk mengeluarkan ular tersebut dari bajunya. Sebaliknya sibuk memasak ubat campuran cuka dan madu untuk mengubati penyakit demam kuning. Apa gunanya ubat itu sekiranya dia mati akibat ular itu? Kita sekarang ni isunya ular dalam baju. Dia duk sibuk cari ubat buat apa laginya, kan? Di kalangan mereka ada yang hanya mengeluarkan zakat, tetapi memilih untuk mengeluarkan hartanya yang paling buruk sebagai zakatnya. Ni ada ni, harta zakat. Ada orang mari makanan kedai runcit, dia bawa mari. Kata apa ni? Zakat. Kata tak ada dalam kitab zakat ni harta buruk lagu ni. Habis kita zakat ni kena keluar dengan duit, dengan harga. Dia panggil keluar makanan hok dekat-dekat nak expired dalam kedai tu, bawa zakat. Apabila dia menunaikan zakat, dia akan memberikannya kepada orang fakir yang berkhidmat dengannya, yang sentiasa berulang-alik kerana memenuhi segala hajat dan keperluannya. Jadi itu patutnya orang tu dia beri upah, bukan beri zakat, sebab dia khidmat untuk kita. Atau diberikan kepada orang yang diperlukan khidmatnya pada masa akan datang, atau orang yang dia mempunyai kepentingan terhadapnya. Jangan.
Di kalangan mereka ada juga yang menyerahkan zakatnya itu kepada orang kenamaan untuk diagih-agihkan. Tujuan dia berbuat demikian ialah supaya dia mendapat tempat di hati orang yang ternama, agar segala keperluannya akan dapat ditunaikan pada masa akan datang. Ini yang berlaku lagu ni. Ahli kopra pergi beri zakat dia kepada YB yang nak masuk kampung. Kan dalam YB, dalam kawasan dia tu ada orang miskin. Penghulu-penghulu mari senarai, ada 200 orang miskin. Dia tak ambil duit ni, zakat saya. Tuan nak masuk kampung nanti, masuk dalam sampul, pergi bagi orang miskin tu. Ini semua permainan. Sebab apa pergi ke orang tu je? Kita pergi sendirilah. Atau beri tempat yang tak ada kepentingan dalam masalah ini. Sebab apa? Sebab nak takarrub, nak mendamping diri kepada orang besar tadi. Semua ini akan merosakkan niatnya, dan dia termasuk di kalangan orang yang terpedaya. Ini kerana dia beribadat kepada Allah dengan mengharapkan pulangannya dari orang lain. Nas'alullah as-salamah. Jangan kita duk mengharapkan benda-benda, nak bagi-bagilah, bagi sungguh-sungguh. Golongan ahli koprak yang ketiga, golongan hartawan dan koprak yang terpedaya dengan menghadiri majlis-majlis zikir. Jangan main, sah depan. Hak tak aja pakai jubah lagi. Ni, serba atas baru ni, sakut sini. Okey, main hebat. Majlis zikir. Mereka menyangka dengan kehadiran itu sudah mencukupi, di mana mereka tidak perlu lagi beramal atau mengambil pengiktibaran. Jadi saya hadir majlis zikir sentiasa dengan orang hebat-hebat belaka, walaupun perniagaan dia penuh dengan riba, dengan rasuah. Seolah-olah jadi halal belaka dah. Boleh berselfie dengan orang hebat syekh-syekh ni, cukup. Sebenarnya tidak. Kerana majlis zikir adalah kerana ia menggalakkan seorang melakukan kebaikan, tetapi jika kebaikan yang diharapkan itu tidak berhasil, maka tiada gunanya. Mungkin dalam majlis tersebut dia mendengar suatu nasihat atau peringatan yang menakutkan, tapi dia hanya menyebut, wahai Tuhan yang maha menyelamatkan, selamatkan aku, atau dia selamatkan aku. Atau dia berkata, aku berlindung dengan Allah. Dengar benar-benar azab, na'udzubillah, kan? Dia menyangka ucapan yang demikian sudah madai tanpa ada usaha lain. Sikap ini samalah seperti seorang pesakit yang bertemu doktor dan mendengar apa jenis sakitnya, lalu dia pergi. Atau seperti seorang yang lapar bertemu dengan orang yang bercerita berkenaan makanan yang lazat-lazat, kemudian dia pun beredar dengar cerita. Itu semua tidak akan beri apa-apa makna kepadanya. Samalah dengan mendengar resipi ketaatan tetapi tidak beramal dengannya. Setiap nasihat yang tidak berubah sifat dan perbuatan kamu, ia kelak akan menjadi hujah mendakwa ke atas kamu. Ingat baik, semua benda yang kita buat ni tak memberi pulangan kepada kita, maka dia jadi hujah pada kita. Jika dikatakan segala ciri ghurur yang disebutkan di atas merupakan perkara yang hampir yang tidak dapat dihindarkan, mungkin ada orang bincang, kata kita tak nak buat apa dah, sebab benda ni tak nak lepas daripada diri kita. Macam nak buat? Jawabnya, Tuan Syekh tolong jawab. Sesungguhnya jalan menuju akhirat hanyalah satu, iaitu dengan cara membetulkan hati. Ia tidak akan mampu dilakukan oleh orang yang punya niat yang salah. Seseorang yang prihatin kepada akhirat, seperti mana keprihatinannya kepada masalah dunia, pasti akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Perkara ini telah dilakukan oleh para salafus saleh dan orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan baik. Jadi kita ingatlah, apa benda kita nak selesaikan, iaitulah masalah taqwimul qalbi, membetulkan perjalanan hati kita. Habislah. Sesalah kita 6 golongan orang-orang yang 4 golongan orang yang terpedaya. Golongan hartawan, golongan ahli tasawuf, golongan ahli ibadat, dan golongan ahli ilmu. Jadi 4 kumpulan. Kesimpulan yang terakhir, Tuan Syekh kita kata, wa yusta'anu ala at-takhallusi minal ghurur bi thalathati asya'. Dengar ni, tulis kat tepi kitab ni, bagaimana nak menghilangkan sifat ghurur. Ini sangat penting. 3 perkara yang diperlukan untuk membebaskan diri dari sifat ghurur. 3 perkara nak bebaskan diri daripada sifat ghurur. Yang pertama, al-aqlu. Akal kita kena guna. Ia merupakan cahaya asli yang menjadikan manusia dapat menilai hakikat suatu perkara. Kita mikir, ada faedah ke tidak aku buat macam ni? Kalau nak ibadat, ibadat betul lah, tak usah duduk bangga-bangga. Yang kedua, ma'rifah.
Melalui makrifah, melalui kita belajar tentang ilmu, mengenali Allah, itu dipanggil makrifah. Manusia, melalui makrifah manusia dapat mengenali diri, mengenali Allah, mengenali dunia dan akhiratnya. Yang dalam bab mahabbah, kecintaan kita kepada Allah, huraian berkenaan keajaiban hati, tafakur, yakni berfikir, dan bab bersyukur, terdapat isyarat-isyarat ringkas tentang sifat-sifat nafsu dan sifat-sifat keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita akan baca nanti dalam bab Al-Munjiat, perkara yang menyelamatkan. Untuk mengenali dunia dan akhirat, kita boleh berpandu kepada bab mencela dunia dan bab mengingati mati. Apabila pengetahuan ini terhasil, dia akan mula mengenali Allah dan dengannya lahirlah perasaan cintanya kepada Allah. Dengan mengenali akhirat, ia akan melahirkan rasa cinta dan tertarik kepadanya kerana kenikmatan yang diberikan kepada orang yang baik. Dengan mengenali dunia pula, ia akan melahirkan rasa benci dan ingin melarikan diri darinya kerana banyak bencana-bencananya. Dengan itu, perkara terpenting baginya hanyalah apa yang dapat menghubung dan menyampaikannya kepada Allah Ta'ala dan yang akan memberi manfaat kepadanya pada hari akhirat. Nah, kita memikir situlah. Jika kendak-kendak sebegini yang bertakhta di hati, niatnya akan menjadi betul dalam semua perkara dan segala sifat terpedaya akan dapat dihindarinya. Apabila kecintaan kepada Allah sudah bertakhta di hati, hasil dari dia mengenali Allah dan dirinya sendiri, dia akan memerlukan perkara yang ketiga, iaitulah ilmu. Maka cara yang ketiga untuk kenal benda ni melalui ilmu. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini ialah mengetahui cara-cara meneroka jalan menuju kepada Allah dan segala penyakit yang boleh merosakkannya, serta mengetahui perkara-perkara yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah dan memberi petunjuk kepadanya. Semua ini ada dijelaskan dalam kitab kita ini, insya-Allah. Jadi dalam bahagian ibadat dan adat-adat dapat diketahui segala perkara yang diperlukan atau yang tidak diperlukan, lalu mendorong agar berperilaku seperti pekerti yang digariskan syarak. Dalam bahagian perkara-perkara yang membinasakan, yang kita dah belajar dah ni, dapat diketahui onak dan duri yang boleh menghalang dari jalan Allah, iaitulah segala sifat-sifat yang tercela. Dalam bahagian perkara-perkara yang menyelamatkan pula, dapat diketahui sifat-sifat yang terpuji yang mesti mengambil alih sifat tempat sifat mazmumah. Mazmumah mana sifat yang keji, mazmumah nama dia, setelah disingkirkan. Apabila seseorang mengetahui kesemua ini, dia akan dapat memelihara dirinya dari segala ciri-ciri terpedaya yang akan dinyatakan sebelum ini. Wallahu a'lam. Nah, ini habislah kita tamaknya bab ini. Kata Syekh, apabila semua perkara tersebut telah dilakukannya, dia sepatutnya bimbang dan takut kepada tipu daya syaitan yang akan menipunya kembali dan seruannya kepada cintakan jawatan menjadi pemimpin. Dia juga sepatutnya merasa takut dan bimbang kalau dirinya merasa selamat dari berhadapan dengan ujian Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, ada di kalangannya, ada dikatakan bahawa orang yang ikhlas sentiasa berada dalam keadaan berbahaya. Orang kata apa? Al-mukhlisuna ala khatarin azim. Orang ikhlas ada bahaya sebab syaitan akan mari juga. Ketika syaitan menggoda Imam Ahmad rahimahullah sejurus sebelum kematiannya dengan katanya, sekarang engkau telah berlepas dari godaan aku. Lalu dia berjawab, tidak, belum lagi. Mana selagi aku nyawa tak habis, dengan husnul khatimah, kita masih lagi dalam bahaya. Perasaan takut ini tidak sepatutnya berpisah dari hati para awliya kekasih Allah selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan daripada sifat ghurur dan memohon supaya dimatikan dalam keadaan kesudahan yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala begitu hampir dan memperkenankan setiap permohonan. Nas'alullah Ta'ala as-salamata minal ghurur wa husnil khatimah wa innahu qaribun mujib minal ghurur. Nas'alullah as-salamah minal ghurur wa husnil khatimah innahu qaribun mujib akhirul kitabil ghurur abila. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan daripada sifat ghurur dan memohon supaya Allah memohon kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan yang baik, husnul khatimah.
Sesungguhnya Allah Ta'ala begitu hampir dan memperkenankan setiap permohonan. Selesailah sudah bab ghurur, terpedaya. Dengan itu maka berakhirlah suku ketiga kitab ini, iaitu bahagian perkara-perkara yang membinasakan. Dan insya-Allah kita akan memasuki suku yang keempat, iaitulah bahagian perkara-perkara yang menyelamatkan, disebut dengan nama rubu' al-munjiyat di dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Jadi habislah kita perbincangan kita. Kalau ada soalan-soalan dipersilakan. Kalau tak ada lagi soalan, kita tamat di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi kalau ada umur yang panjang selepas hari raya nanti insyaAllah. Bahasa nak raya dah ni. Bunyi selamat hari raya dah tu. Bunyi selamat hari raya tu sedih dah ni. Alhamdulillah.